Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton sesi teh tarik session Paper and Toast powered by U Mobile Biz. Hari ini saya Mahdi Yunus, CEO Crenovator. Kita ada tetamu istimewa iaitu Encik Ashraf Razi daripada pemilik bisnes makanan Korea, Mashigeta. Okey, kita berada di lokasi iaitu Paper and Toast Bukit Bintang. Kita dah jemput Cik Ashraf untuk kongsi pengalaman beliau tentang bisnes beliau dan dia akan kongsi tentang apa yang dia buat sepanjang MCO ni lah. Okey, Cik Ashraf, boleh kongsikan tak Ashraf? Cik Ashraf punya latar belakang. Okey, terima kasih Mahathir. Hai semua. Nama saya Ashraf Razi dari Mashigeta Korean Food Bandar Baru Bangi. Sebelum MCO dulu, kami menetap di Korea selama 11 tahun. Dan kami mempunyai perniagaan restoran, masakan Melayu dan juga masakan Korea yang terletak di Myeongdong, Seoul. Pelanggan kami terdiri daripada pelancong Muslim yang mencari makanan halal. Jadi sebelum MCO tu, kami pulang ke Malaysia dengan niat untuk menghadiri majlis kahwin adik saya sahaja. Tapi tak sangka pula berlakunya penularan COVID yang sangat dahsyat dekat Malaysia ni menyebabkan sempadan negara ditutup. Jadi kami tak dapat nak balik ke Korea. Kami kena buat keputusan sama ada nak meneruskan ataupun tidak perniagaan di sana. Jadi setelah berbincang dengan rakan kongsi dekat sana, orang Korea, kami decide untuk tutup sebab ia mendatangkan kerugian lagi. Alhamdulillah dengan ilmu dan pengalaman yang saya dapat sepanjang di Korea, saya cuba untuk buka bisnes makanan Korea di Malaysia ni secara home base lah. Itulah wujudnya Mashigeta Korean Food. Cik Ashraf, kongsikan kenapa Cik Ashraf pilih home base kitchen? Bila terjadinya MCO tu, kami tak tahu sebenarnya nak buat apa mula-mula dulu kan. Jadi dengan ilmu yang ada lah makanan Korea, walaupun makanan Korea ni everything about Korea kan, K-pop kan sedang melanda seluruh dunia. Makanan pun orang suka dan sebagainya. So kita try dengan makanan. Dan nak terus buka restoran, ianya adalah satu pelaburan yang sangat besar. Kita mulalah dengan home base kitchen dulu. Alhamdulillah ibu bapa saya sangat menyokong dan dia membenarkan untuk saya open buat home base kitchen tu di rumah dia. Mula-mula buatlah dulu dekat rumah dia. Selama 1 bulan tu alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Kami pun buat renovate, tambah lagi, besarkan dapur tu. Maksudnya pakai dapur rumah, bila dah order banyak, besarkan dapur rumah lagi? Besarkan dapur rumah menarik. Ibu bapa saya tu. Jadi so kita ada satu ruangan khas, dapur khas untuk Mashigeta beroperasi. Macam mana Cik Ashraf dapat 10 customer yang pertama tu bila launch Mashigeta? Masa awal-awal lagi buka Mashigeta tu, kita try open order dekat rakan terdekat. Dan especially dekat customer-customer yang pernah mengunjungi restoran saya di Seoul dulu, yang melancong di Seoul, and then mereka pergi ke sana, dia orang rasa ayam goreng Korea tu kan. And then kita cuba open order dekat dia, and then dia orang order. Bila dia orang rasa, dia orang bagi feedback yang sangat positif. Dia kata sama, sedap kan. Jadi kita pun bertambah sukalah. Itulah faktor kenapa saya meneruskan lagi Mashigeta ni. Bagus. Okey, Cik Ashraf boleh tak kongsi Cik Ashraf apa strategi dan approach Mashigeta gunakan untuk daripada segi marketing? Online marketing ke, offline marketing ke? Boleh tak Cik Ashraf kongsikan? Mungkin yang ramai nak tengok, sedang tengok ni, mungkin diorang tengah cari idea macam mana nak kembangkan bisnes, nak dapat customer lagi ramai. Selain daripada mulut ke mulut punya promosi, jadi kita gunakan medium Instagram dan Facebook lah. Tapi kita lebih aktif dekat Instagram. Daripada tak ada follower kan, sampai sekarang alhamdulillah naik kepada 11,000 follower. Dalam berapa lama tu? Dalam masa 8 ke 9 bulan. Bagus, 8 bulan. Jadi platform social media Instagram lah, dia sangat mudah lah. Kita boleh upload gambar bila-bila masa sahaja. Kadang dalam kereta pun kita nak upload apa-apa kita boleh buat kan. Itu benda yang sangat mudah lah. Selain daripada mungkin ada Instagram ads, Facebook ads dan sebagainya kan. Selain daripada itu, kami juga ada macam dibantu. Saya sangat berterima kasih kepada mereka-mereka ini, rakan yang terdiri daripada artis, influencer kan. Diorang ni membantu tolong promote makanan saya. Dan untuk kawasan luar Bandar Baru Bangi, kita ada ejen kawasan. Sehingga hari ini kita ada lebih kurang 10 ejen sekitar Selangor, KL dan juga Seremban. Daripada Seremban sampailah ke Rawang ada ejen delivery kita. Okey, Mashigeta dah ada ejen, lepas tu start daripada online,
Boleh tak Cik Ashraf kongsikan apa langkah atau inisiatif Masyigeta dalam gig ekonomi yang tengah berlaku sekarang ni? Okey, macam di Masyigeta, kita juga ada join gig ekonomi seperti Foodpanda, GrabFood, dan ini sangat penting ya untuk kita yang especially yang meniaga makanan ni lah. Kita nak kuasai lokaliti kita, kawasan yang terdekat dengan kita. Sebab sebelum ni, masa awal-awal Masyigeta ditubuhkan dulu, banyak customer kita daripada yang jauh-jauh. Dekat Gombak, yang jauh-jauh lah, dekat Shah Alam apa semua kan. Tapi yang kawasan Bandar Baru Bangi tu sendiri kita tak perkenalkan lagi Masyigeta. Jadi dengan join Foodpanda, GrabFood ni, kita boleh kenalkan nama kita, Masyigeta. Kan? Okay, Cik Ashraf boleh tak kongsikan kenapa Cik Ashraf gunakan sistem? Maksud contoh bila nak urus order lagi senang ke, sistematik ke, sebab apa Cik Ashraf? Okey, macam saya berniaga kat Korea pun memang kita everything kita guna sistem. Kita ada POS system kan. Even CCTV pun sistem everything kan. Sebab apa? Sebab kita nak simpan rekod, segala rekod perbelanjaan, rekod keluar masuk duit, rekod jual beli kita dengan pelanggan. Yang paling penting sekali database customer. Bila dah pakai sistem ni, rasa tim Masyigeta dapat ringankan banyak beban tak? Maksudnya workload ke apa ke bila ada sistem ni? Ya, tentu sekali sebab kita dapat mengurangkan sebab saya meniaga home based kitchen. Jadi ruang dapur pun kecil, tak besar kan. Jadi tak perlu nak hire staff lagi untuk jaga order dan sebagainya. Ini dengan sistem ni kita dapat kurangkan kesilapan yang dibuat oleh manusia. Human error. Macam terlepas order ke dan sebagainya. Bayangkan kalau kita masih lagi menerima order secara manual, kemungkinan banyak order yang terlepas, kita pun letih nak melayan. Jadi dengan ada sistem ni, dia macam automatik. Dia automatik. Yang terbaru daripada sistem yang kami langgan ni, dia synchronize dengan Google Spreadsheet, di mana Google Spreadsheet tu kita tayang di kitchen kami. Jadi bila order masuk, dia terus nak keluar. Jadi staff-staff, chef-chef dia tahu dia nak buat apa. Masa, everything semua lengkap, detail semua lengkap. Itulah kenapa pentingnya kena ada sistem. Okay. Kalau yang menonton ni ada yang meniaga home based kitchen, so boleh start explore sistem yang ada macam Masyigeta gunakan. InsyaAllah dia banyak membantu. Saya ada satu soalan terakhir lah. Apa perancangan Masyigeta dalam 2 ke 3 bulan yang akan datang ni? Okey, selain daripada kami akan terus memperluaskan lagi ejen-ejen kita. Kalau boleh kita nak join lagi banyak gig ekonomi yang ada. Setakat ni baru GrabFood dengan Foodpanda aje. Tapi banyak lagi ada kan, Asia Go apa semua kan. Kita join banyak ni supaya kita boleh luaskan kita punya marketing kita. And then ejen pun kita luaskan lagi sebab banyak lagi kawasan yang kita belum terokai lagi. Banyak juga yang tanya daripada kawasan-kawasan yang tak ada ejen ni, yang tanya dekat Instagram, yang tanya bila nak open kat kawasan dia dan sebagainya. Kan? Dan insya-Allah kita akan dalam masa yang terdekat ni kita akan pindah ke restoran, physical restoran lah. Oh, physical restoran Cumanya online lepas tu ada physical restoran Cumanya restoran kita tu kita masih lagi akan fokus dengan delivery. Delivery sebab itulah restoran tu dan 50% tu kawasan dia, 50% tu memang kita besarkan bahagian kitchen dan operasi lah. Maksudnya restoran fizikal lepas ni siapa yang datang dine in, lepas tu tapi siapa yang tak boleh datang kita Masyigeta boleh hantar makanan tersebut ke rumah ke office ke lah untuk delivery. Okey, so saya sangat terinspirasi dengan Masyigeta punya cerita sebab start online, lepas tu home based kitchen, lepas tu sampai nak buka restoran fizikal dalam masa 2-3 bulan ni. Dan saya yakin yang menonton ni mungkin ada yang terkesan dengan MCO apa semua, dengan COVID, dengan apa semua ni, dan ramai yang dah start daripada ada kerja tetap, lepas tu join gig ekonomi. Tak kisahlah apa platform yang ada kat luar sana, tapi saya yakin yang gig ekonomi bukan benda baru, dia dah jadi benda normal sekarang ni. Okey, Cik Ashraf, kita dah sampai hujung. Boleh tak, sebab sesi saya sebelum ni saya suka tanya yang dekat yang kita punya tetamu, boleh tak bagi satu tagline atau satu key takeaway untuk yang menonton ni, kita make it short, simple and sweet untuk orang tengok ni, at least dia dapat semangat baru untuk cari peluang baru kat luar sana. Yang menonton ni, Cik Ashraf. Okey, kepada yang di luar sana yang mungkin macam saya ataupun yang terefek lah dengan COVID-19 ni,
Saya rasa benda yang paling penting sekali ialah membuang segala unsur negatif yang ada dalam diri kita ni lah. Contohnya macam tak boleh, tak mampu, kan, ada korang nak beli dan sebagainya. Itu semua unsur negatif tu. Saya rasa kalau benda tu masih lagi ada dalam diri saya rasa sampai sekarang Masjid kita ni masih belum lagi wujud. Jadi move on, move forward, dan sentiasa berdoa, insyaAllah. Terima kasih Cik Ashraf sebab sudi bersama saya hari ini. Saya harap ramai yang menonton ni dapat input positif. So pada yang menonton, terima kasih juga. InsyaAllah kita akan bersama di sesi akan datang, iaitu dalam sesi Teh Tarik Session Paper and Toast powered by You Mobile Biz. Terima kasih dan jumpa lagi.